Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa as-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu. Jadi kita bulan lepas tak ada langsung. Bulan lepas saya dua-dua saya pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan. Yang pertama saya pergi Kuala Lumpur, yang kedua pun pergi Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah lah bulan ni kita dapat bertemu setelah bulan lepas kita tak bertemu. Jadi alhamdulillah saya tengok tuan-tuan pun sihat kot semua, tuan-tuan tu. Banyak ni lah, tuan-tuan. Ada lagi kot tu. Ada lagi ke banyak ni? Pelan-pelan kot tu. Biasanya mula-mula sikit, lagi ramai lah datang. Baik, jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu. Baik, insya-Allah malam ni kita akan baca hadis, tuan-tuan. Kita akan baca hadis. Tuan-tuan ingat tak kita berhenti kat mana, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ingat, hebatlah, tuan-tuan. Dah sebulan tak jumpa. Jadi kita berhenti, tuan-tuan, di masuk bab baru. Kita masuk bab baru. Jadi bab kita malam ni adalah bab taqwa. Sebelum ni kita dah bincang bab, sebelum masuk bab taqwa kita dah bincang bab muraqabah. Muraqabah habis dah. Bab muraqabah ni bab cerita tentang pengawasan Allah Azza wa Jal. Jadi bab tu dah habis. Nah, last hari tu kita habis pada hadis yang ke-68. Pada hadis yang ke-68. Jadi insya-Allah hari ni kita masuk bab baru, iaitu bab taqwa. Bab ni adalah bab yang kiranya kita lebih kurang dalam 5 tahun ataupun 6 tahun kuliah kita. Jadi kita dah habis 6 bab, 5 bab. Pertama bab ikhlas kita dah habis. Yang kedua bab taubat habis. Kemudian bab sabar dah habis. Kemudian bab sidq. Sidq ni benar, maksudnya benar. Benar dengan diri sendiri, benar dengan Allah dan Rasul dan sebagainya. Kemudian bab yang kelima kita habis pada bulan 10, iaitu babul muraqabah, yakni bab pengawasan Allah Azza wa Jal. Baik, jadi malam ni kita tengok bab taqwa. Dan lagi satu kitab kita pun nak habis dah. Kitab Sembahyang Jumaah kan. Saya lama tak tengok dah, sebab tang hujung-hujung tu lebih cerita tentang soft. Soft kalau imam di depan, imam dalam masjid, makmum luar masjid, imam di atas satu kapal, makmum kapal yang lain. Itu bab hujung-hujung dah. Lama dah saya tak baca tu. InsyaAllah akan datang kot. Lagi sikit boleh habis lah. Baik. Jadi kita tengok, tuan-tuan, bab taqwa. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata pengarang, kata Imam Nawawi rahimahullah, bab taqwa. Qala Allah ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ni selalu kita dengar, tuan-tuan, waktu sembahyang Jumaat. Betul tak? Selalu kita dengar. Pada khutbah yang pertama, khatib kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan khatib wajib pesan kan? Wajib khatib pesan ni. Khatib mesti pesan ittaqullah. Kalau tak sebut ittaqullah, batal khutbah Jumaat. Bila batal khutbah Jumaat, batallah Jumaat. Wajib khatib sebut pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Mesti sebut dalam bahasa Arab. Ikut mazhab kita lah. Ittaqullah. Tapi kalau khatib tertinggal,
Kita tak perasan, kan jemaah ramai kan, ada beberapa orang je perasan. Kalau khatib tinggal sembahyang Jumaat tu tuan-tuan, menurut kesuruhannya sahlah tuan-tuan. Tak perlulah kita maklum tadi Jumaat batal, semua pakat buat zuhur, tak payahlah. Sepatutnya kalau siapa perasan khatib tertinggal, tegur terus. Boleh dia tegur, boleh tegur. Kita tak boleh cakap masa sembahyang Jumaat ni cakap benda yang tidak ada kaitan dengan sembahyang. Kalau patutnya yang duduk depan khatib tertinggal rukun, tegur khatib. Tegur tertinggal satu rukun khutbah, tegurlah. Itu cara dia. Ramai orang tuan-tuan masa khatib silap dia tak tegur, dia duduk depan. Dia tak tahu. Lepas tu nanti bila habis sembahyang Jumaat malam satgi dia bagi tahu, tuan-tuan, kita tadi sembahyang Jumaat tak betul ya. Kita kena buat zuhur. Malam baru hang bagi tahu. Betul tak? Zuhur pun dah habis, kena qada pula. Dia bukan macam tu. Sebab bila benda itu berlaku, dia ada maslahat umum. Bila ada masalah umum tuan-tuan, kita boleh meraihkan pandangan mazhab lain. Boleh tuan-tuan. Tak ada masalah. Kalau ikut sebahagian pandangan mazhab lain, khutbah ni yang penting sebagai pengajaran sahaja. Betul tak? Kita sampaikan pengajaran. Baik. Tapi saya nak ceritanya, kalau dalam kita punya pandangan lah, majoriti ulama kena sebut ittaqullah. Nak ceritanya berapa pentingnya, pentingnya takwa pada Allah ni. Tiap-tiap minggu kita wajib dengar satu tazkirah. Betul tak? Tiap-tiap minggu wajib dengar. Wajib dengar khutbah. Bila wajib dengar pula, khatib mesti sebut ittaqullah. Makna dia tiap-tiap minggu kita akan dengar ittaqullah 2 kali. Khutbah pertama, khutbah kedua. Wajib. Kalau tak tidur lah tuan-tuan. Kalau tidur tak buat macam mana tuan-tuan. Kalau tertidur tak apa. Jangan saja tidur. Kalau saja tengok bosan khatib ni, saja tidur. Kalau saja tidur tuan-tuan, maka hilanglah pahala Jumaat. Kalau tertidur lain. Ni kita cerita saja tidur. Baik. Jadi tuan-tuan, firman Allah, wahai orang, makna dia ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Makna dia apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa makna takwa ni? Sampai kita kena dengar. Tiap-tiap hari kita mesti dengar. Penting takwa ni. Kenapa penting sangat ni? Apa benda takwa ni? Sehingga kan Rasulullah SAW, yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada beberapa hari sebelum kewafatan Nabi SAW, Rasulullah bagi satu peringatan macam tazkirah dekat para sahabat. Waktu ni Rasulullah nak meninggal dah, lagi dalam beberapa hari Rasulullah nak wafat. Jadi Rasulullah bagi satu tazkirah yang mana kata Al-Irbad bin Sariyah. Tazkirah ini tazkirah yang darafat, tazkirah mau'izah balighah, satu peringatan yang sangat hebat. Sebab Rasulullah nak wafat, sangat menggugah jiwa, sangat meruntun jiwa tuan-tuan. Mau'izah balighah darafat minhal uyun. Yani waktu Rasulullah bagi tazkirah ni, sahabat menangis semua. Betapa takutnya peringatan yang Rasulullah bagi itu, beratnya peringatan Rasulullah bagi itu, besarnya tanggungjawabnya Rasulullah sampaikan. Wa wajilat minhal qulub. Sahabat Nabi yang dengar tazkirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, hati menjadi gemetar, takut besarnya apa yang Rasulullah sampaikan tu. Jadi tuan-tuan, bila sahabat menangis dan sahabat takut tentang besarnya peringatan yang diberikan, maka ramai sahabat kata pada baginda Nabi SAW, kata Rasulullah, kata sahabat semua, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izah muwadda'. Wahai Rasulullah, seolah-olah peringatan ni peringatan perpisahan. Peringatan perpisahan. Last lah makna dia. Memang betul pun tuan-tuan. Itu adalah peringatan perpisahan antara Rasulullah SAW dengan para sahabat dia. Kemudian kata para sahabat, fa'usina, berilah kami wasiat. Wasiat ni tuan-tuan makna dia apa?
Wasiat ni makna dia satu peringatan yang cukup penting yang kita kena pegang. Itu makna wasiat. Macam pesanan lah. Itu kita kata wasiat tu. Apa itu wasiat? Wasiat ni maksud dia pesanan yang sangat penting. Dia lebih penting banding pesanan biasa. Kalau orang pesanan. Kalau pesan biasa ni kita panggil pesanan lah. Tapi kalau pesanan yang cukup berat, yang besar, kita panggil wasiat. Berilah aku satu wasiat. Macam orang nak mati lah tuan-tuan. Kalau ayah nak mati, dia bagi wasiat kat anak. Betul tak? Dia ada wasiat. Tapi wasiat ni bukan semua kita kena buat. Kalau bapa wasiat, dia kata kalau ayah meninggal nanti kafankanlah ayah dengan warna hitam. Contoh, kain kafan warna hitam. Perlu buat ke tak perlu tuan-tuan? Tak perlu. Tapi tak payahlah marah ayah. Betul tak? Kalau ayah mudah tak sakit, tak larat, dia nak kafan warna hitam, macam mana nak buat tuan-tuan? Baby lah. Tapi bila ayah dah meninggal, kita kafan lah warna putih, jangan warna hitam. Pasal apa tak payah kafan dengan warna hitam? Sebab tuan-tuan, pertama sunat kita kafankan jenazah dengan warna putih. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dibangkitkan di padang mahsyar, mula-mula bangkit tak ada baju, telanjang, bulat. Kemudian akan diberi pakaian. Pakaian yang dibagi itu adalah kafan yang kita gunakan ketika dikebumikan. Makna dia kalau anak kita ke bumi dengan kain warna hitam, kita pelik lah pada orang lain tuan-tuan. Orang yang beriman baju putih, kita baju hitam. Contohlah. Jadi wasiat macam tu tak perlu. Sama lah juga kalau bapa kita wasiat, ayah mati sekali, ayah nak harta ayah separuh bagi dekat abang sulung. Ini wasiat semua tak terpakai tuan-tuan. Sebab apa? Sebab abang sulung dia dah ada bahagian dah. La wasiyata liwaris. Ahli waris tak boleh dapat wasiat. So dia ahli waris yang dah dapat harta pusaka ni dengan pemberian yang Allah Ta'ala tetapkan, dia tak boleh dapat wasiat. Tak boleh. Haram hukum dia. Wasiat ni boleh pada apa? Pada orang yang tak dapat warisan. Contoh cucu tak dapat. Kalau ada anak, cucu mana dapat? Betul tak? Ataupun dia wasiat pada orang lain yang tak menerima harta pusaka. Siapa yang tak menerima harta pusaka, maka dia layak menerima wasiat. Itu pun hanyalah 1/3. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila sahabat Nabi SAW tanya pada Rasulullah, fa'ausina, berilah kami wasiat. So dia peringatan, berilah kami nasihat yang penting. Bagilah kami wasiat yang penting yang kami boleh pegang padanya. Takut benda nak main ni, apa jadi? Kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah. Ni wasiat pertama tuan-tuan. Rasulullah SAW wasiat kepada para sahabat dan pada kita semua lah tuan-tuan. Setelah kewafatan Rasulullah, nombor satu yang Rasulullah bagi tahu ni kat tuan-tuan, dekat para sahabat, tabi'in dan kita semua. Lepas kewafatan Rasulullah SAW, nombor satu yang umat dia kena pegang kalau nak selamat ni. Kerana selamat kat dunia, umat dia kena pegang yang pertama, taqwa Allah. Aku berikan hampa satu pesanan yang besar. Nombor satu apa? Taqwa Allah. Taqwalah pada Allah. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tiap-tiap minggu khatib bagi ingat, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Jadi kenapa penting sangat takwa pada Allah ni? Malah takwalah penyelamat daripada segala susah, sengsara, kesesatan, kekeliruan di dunia ni. Selamat dengan takwa. Jadi takwa ni apa tuan-tuan? Takwa ni ringkasnya tuan-tuan. Takwa tu maksud dia takut. Takwa Allah, yakni takut pada Allah. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi kehendak yang dimaksudkan tu bukan semata-mata takut. Yakni melakukan segala perintah Allah yang wajib dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu takwa. Maknanya kita hidup kat dunia ni, segala yang Allah Ta'ala larang jangan buat. Segala yang Allah Ta'ala wajibkan buat. Kalau sunat, tuan-tuan nak dapat makam yang tinggi, buat sunat. Kalau tuan-tuan buat yang wajib pun cukup dah tuan-tuan.
Cukup. Sunat tak buat. Sembahyang tarawih pun tak, baca Quran pun tak, zikir pun tak, tapi yang wajib buat. Yang wajib je. Kemudian yang haram jangan buat langsung. Yang haram jangan buat langsung. Kalau terjatuh, cepat-cepat taubat. Kan ada seorang sahabat Nabi SAW, dia bertemu dengan Nabi SAW dan dia bertanya pada Rasulullah SAW. Dia tanya, apa pandangan Rasulullah? Kalau dia ni buat yang wajib yang sunat dia tak buat, tapi yang haram semua dia tinggal, boleh masuk syurga tak? Buat yang wajib, yang sunat tak buat langsung, tapi yang haram tinggal semua, boleh masuk syurga tak? Kata Rasulullah, kata ya boleh. Itulah takwa, tuan-tuan. Adapun yang kita sembahyang sunat, ini nak naik darjat, tuan-tuan. Nak pergi darjat yang tinggi. Jadi tuan-tuan, takwa ni buat yang wajib, insya-Allah tuan-tuan. InsyaAllah lebih, kita nak buat yang wajib lebih mudah daripada meninggalkan perkara yang haram. Dia berat sikit. Sebab tu tuan-tuan, sabak, kita dah habis dah tajuk sabak, tuan-tuan. Saya sebut takwa ni ada dua. Yang pertama, buat segala kewajipan. Semayang yang wajib kita buat. Sekali pun kita tak main kat masjid, kita semayang kat rumah, kita dah menunaikan dah tu. Tapi kalau nak dapat lebih, mainlah masjid, pahala lebih lah. Tapi Jumaat kena main lah, Jumaat wajib. Zakat buat. Hak wajib ni buat semua. Puasa bulan Ramadan buat, puasa sunat tak buat contohnya. Tapi yang haram langsung tak buat. Itu takwa lah tu. Boleh selamat dah tuan-tuan, di dunia dan di akhirat. Baik, jadi tuan-tuan, kita nak buat hak wajib ni, semayang, puasa, zakat, kita perlu kesabaran. Betul tak? Tuan-tuan nak semayang perlu kesabaran. Tuan-tuan nak mengaji, nak semayang pun kena mengaji, tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu tak jadi semayang. Kena sabar, nak mengaji kena sabar, nak semayang kena sabar, puasa kena sabar, keluar zakat kena sabar, tuan-tuan. Banyak benda kita kena sabar. Jadi tuan-tuan, itu sabar yang pertama. Sabar dia ada tiga. Pertama, sabru ala ta'ah, sabar dalam melakukan ketaatan. Dia kena sabar. Ni memang kena sabar, tuan-tuan. Tidak, tak boleh. Hatta kalau kita tak sabar, tuan-tuan, nak duduk dalam masjid dengar kuliah pun tak boleh kalau tak sabar. Perlu sabar. Hatta walaupun tuan-tuan duduk dalam masjid, duduk atas kapet yang selesa, siap ada aircon. Saya tengok masjid tuan-tuan ni makin cantik. Ni meja ni bila saya pun tak ingat dah ni. Baru lagi ni kan. Meja baru, semua baru. Walaupun selesa tuan-tuan, tapi bukan mudah. Semalam saya kuliah di Penang. Masjid tu tukar kapet. Kapet tu saya ingat paling mahal kot. Masjid tu kecil pada tuan-tuan. Tuan-tuan besar lagi. Tapi dia punya kapet tu pun semua 42,000 habis. Tapi pijak sedap lah. Pijak ke dalam. Memang lembut betul lah kapet dia. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kapet selesa betul tak? Duduk pun sedap. Tapi nak mengaji kalau tak sabar tak boleh. Kena sabar. Dia panggil sabar melakukan ketaatan. Dia ada sabar yang kedua. Yang kedua ni dia lagi berat. Yang kedua ni dia lagi tinggi. Tuan-tuan perlu kesabaran yang lebih tinggi. Yang kedua adalah sabar meninggalkan maksiat. Sabru ala tarkil ma'asi. Sabar nak tinggalkan dosa, tuan-tuan. Ini lagi perlukan kesabaran. Sabar lidah kita dari kita mengumpat orang, berat. Sabar hati kita ni, tuan-tuan, daripada kita hasad dengki dengan orang, riak, sum'ah, ujub, tuan-tuan. Sabar. Sabar diri kita, tuan-tuan, nak tahan diri kita daripada melakukan maksiat mata, tangan, kaki, dosa, tuan-tuan. Dosa lidah, tuan-tuan. Sabar daripada buat dosa ni lagi tinggi kesabaran dia. Lagi tinggi. Kemudian, jadi kalau tuan-tuan boleh dua ni, takwa lah. Kemudian ada sabar yang lagi tinggi, tuan-tuan. Sabar yang lagi tinggi, sabrun ala as-sabru, taat ke atas masaib. Sabar di atas segala musibah. Musibah lagi berat, tuan-tuan. Kita dah semayang, puasa, haji, tuan-tuan. Tiba-tiba, na'uzubillah lah, dengar-dengar rumah terbakar. Contohnya lah, na'uzubillah. Habis semua hangus, terkorban. Berapa orang ahli keluarga kita ni berat, tuan-tuan. Kesabaran ni lebih tinggi. Sedih memang sedih, tuan-tuan. Tapi nak sabar masa tu lagi tinggi. Tapi tuan-tuan, semua benda tu akan berlaku. Betul tak?
Dalam hidup kita, kita nak buat baik kena sabar, nak tinggal dosa kena sabar. Dan ingat, ada masa kita akan diuji dengan beberapa musibah. Kita akan diuji. Tak ada orang yang tak kena uji, tuan-tuan. Masa diuji, sabar. Kalau tak sabar tuan-tuan, bukan hilang pun sakit tu. Contohnya lah, kalau kita tuan-tuan, kita diuji katalah sakit tuan-tuan, na'udzubillah lah, diuji sakit, contohnya kena kanser tuan-tuan. Contohlah kena kanser. Kanser ni antara penyakit yang kita tak tahu sebab tuan-tuan. Sebab dia banyak. Ada yang kata yang ni, ada yang kata yang tu. Kanser ni benda yang memang kalau nak jadi tu sabar lah tuan-tuan. Itulah kita boleh sebut kanser apa-apa lah tuan-tuan. Tiba-tiba kena kanser. Tak kira lah kanser prostat ke, kanser limfoma ke, kanser mata ke, kanser otak ke, leukemia ke tuan-tuan. Kanser. Ada sahabat saya kena kanser mata. Mata ni tuan-tuan, dia kanser ni dia jadi macam nanah tapi di dalam-dalam tu. Sampai dia pun buang mata dia, buang mata. Buang mata ni kita boleh tengok ke dalam tempat tu tuan-tuan. Buang mata. Matilah tuan-tuan kawan saya tu. Matilah. Muda lagi tuan-tuan, kena kanser. Sebab kanser ada orang kata banyak tuan-tuan. Ada yang kata makan dalam bekas plastik, ada sebut bekas plastik penyebab kanser. Ada yang kata botol air biar dalam kereta kan panas. Jadi katanya plastik ni keluar dia punya kimia-kimia dia menyebabkan kanser macam-macam lah tuan-tuan. Dia kata pakai sudu garpu macam-macam tuan-tuan. Kalau kena kanser tuan-tuan, kita dah jaga. Ada kena kanser hidung. Ada orang yang pernah saya jumpa kena kanser hidung tuan-tuan. Kena kanser hidung, pergi HUKM di Ceras tu. Tengok tahap 4. Tahap 4. Sihat ni, tengah sihat wal afiat. Tiba-tiba kanser hidung tahap 4. Bila dah tahap 4, kanser tu dia dah pecah. Dia dah merebak dalam darah. Jadi doktor tengok tak boleh. Ni tengah sihat ni. Dia tengah bersin keluar darah. Ini adik-beradik tuan-tuan. Adik-beradik adalah jemaah tuan-tuan di kawasan Kerian jugalah, adik-beradik dia. Dia cerita lepas meninggal tu, dia cerita. Baru meninggal tu dia cerita. Tuan-tuan, bila pergi HUKM kata dah 4, suruh balik. 3 hari meninggal. Ni musibah tuan-tuan yang datang. Kalau kita tak sabar tuan-tuan, musibah tu bukan hilang pun. Betul tak? Kena ingat tu. Kalau kita diuji, kita hilang sabar, bukan hilang pun penyakit tu. Itu kena ingat. Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia pernah ingat kan, kalau kita diuji kita sabar, kita dapat pahala. Kita diuji kita sabar, dapat pahala tuan-tuan. Dapat pahala, diangkat darjat, dihapuskan dosa. Tapi bila kita diuji kita tak sabar, kita marah-marah, penyakit tu tak hilang pun. Dosa dapat, pahala bertambah dosa. Pahala tak dapat, dosa dapat, bertambah lagi dosa tuan-tuan. Sakit pun tak hilang. Sebab tu kata Sayyidina Umar, kalau kamu diuji, kamu sabar, kamu dapat pahala, keredaan Allah. Tapi kalau kamu diuji, kamu marah, kamu tak reda, penyakit tetap ada, tapi kamu dapat kemurkaan Allah, dosa yang dapat. Jadi tuan-tuan, itu sabar yang ketiga, lagi tinggilah. Jadi takwa ni ringkasnya tuan-tuan, yang kita sebut, wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Makna dia apa? Takwa sebenar-benar ni maksud dia tinggal betul-betul maksiat ni dan buat sungguh kewajipan ni. Saya dah bagi tahu, sunat kalau tuan-tuan nak buat, dia naik darjat tuan-tuan. Mati nanti darjat naik. Sekarang ni memanglah kita tak nampak tuan-tuan. Akhirat nanti tuan-tuan. Kalaulah kita amalan sunat ni tuan-tuan, kalaulah kita ada kawan kita dengan kawan kita, katakanlah kita dengan kawan kita masuk syurga, mudah-mudahan. Tapi bila ditimbang amalan tu, timbang amalan kita dengan kawan kita tu, kawan kita dia lebih sikit je. Yang lebih sikit itu adalah perkataan subhanallah. Kawan kita lebih sekali dia sebut subhanallah walhamdulillah, lebih sekali je. Lain semua sama. Tapi kawan kita subhanallah walhamdulillah lebih, dalam catatan amalan dia lebih kat situ. Masa tu tuan-tuan akan tengok beza jauh. Bukan beza sikit, beza sungguh. Sebab dalam hadis sebut wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani
ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Pahala dia penuh langit penuh bumi. Tuan-tuan sebut subhanallah walhamdulillah. Kat dunia tak nampak. Jadi sunat ni tuan-tuan, di akhirat kita tengok berapa pentingnya perkara sunat. Tapi takwa ni memadai tuan-tuan buat yang wajib, tinggal segala yang haram, itu takwa. Baik. Jadi takwa ni biar betul-betul tuan-tuan, zahir dan batin kita tinggal dosa. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wa qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, fattaqullaha mastata'tum, surah Taghabun. Maksud dia, bertakwalah pada Allah mastata'tum, sedaya upaya kamu. Maksud dia, takwalah pada Allah sedaya upaya kamu. Setakat mana yang boleh. Tak sini juga tuan-tuan menunjukkan bila kita nak ibadah, kalau kita ada halangan, dia diberi kelonggaran ikut kemampuan. Kita tak boleh berdiri, kita boleh semayang. Kan ada seorang sahabat Nabi, Imran bin Husain, sahabat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, Imran bin Husain, tak boleh bergerak. Pasal apa tak boleh bergerak? Kena buasir. Dia nak berak pun kat situ, gali bawah, kat tempat dia duduk situ lah. Nak bergerak tak boleh, buasir dia teruk, buasir. Tapi Imran bin Husain ni, sampai ada orang bila ziarah Imran bin Husain ni, sahabat yang ziarah Imran bin Husain menangis tengok dia. Kesian sebab dia, tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa orang yang buasir teruk tuan-tuan. Tapi kita sekarang kita ada perubatan moden dan sebagainya. Ni kalau cerita dulu buasir yang teruk, mungkin isi dia keluar, betul tak, daripada dubur dia susah nak bergerak dan sakit. Sampai Imran bin Husain tak boleh bergerak. Bila ada sahabat Nabi yang ziarah dia, menangis tengok dia. Kesian tengok Imran bin Husain. Orang boleh bergerak ke sana kemari, dia tak boleh, duduk di situ, semayang pun kat situ. Menangis sahabat lain bila tengok Imran bin Husain ni. Tapi bila sahabat tu nangis, Imran bin Husain kata, tak payahlah nangis, aku bagi tahan satu benda ni. Aku ni tiap-tiap pagi dan petang malaikat mai bagi salam. Orang tu dia punya kelebihan, Imran bin Husain. Tapi dia tak bagi tahu ke orang. Tapi ceritanya apa tuan-tuan? Ceritanya apabila kawan dia nangis, sahabat dia nangis, baru dia bagi tahu, pagi petang malaikat mai bagi salam. Sebab sabarnya dia tu, sabarnya Imran bin Husain di atas musibah yang Allah timpa pada dia. Saya akan kena musibah, tuan-tuan akan kena musibah. Ni kena ingat tuan-tuan, sama ada kita orang baik ke tak baik ke, musibah tu dia memang mai. Kalau tuan-tuan nak tengok depan mata tuan-tuan, tuan-tuan pergi hospital lah tuan-tuan. Pergi hospital tuan-tuan tengok macam-macam penyakit ada, pergi hospital. Sama ada orang Islam, bukan Islam, orang baik, orang yang tak baik, orang Islam, Buddha, orang Hindu, orang Kristian, semua penyakit ada tuan-tuan. Pergi hospital kita tengok, macam penyakit macam ni pun ada kat dunia ni, macam-macam tuan-tuan. Sampai masa kita juga akan lalui masa tu. Baik, sebab tu kena sabar. Jadi tuan-tuan, Imran bin Husain dia pernah tanya Rasulullah SAW, dia nak semayang tak boleh berdiri, sebab dia buasir. Jadi kata Rasulullah SAW, salli qa'iman, semayang ni wajib berdiri. Ini semayang fardu tuan-tuan. Semayang sunat boleh duduk. Semayang sunat boleh duduk. Semayang sunat boleh duduk, tapi pahala separuh lah. Pahala separuh. Tuan-tuan boleh je semayang sunat duduk, pahala separuh. Jadi tuan-tuan, malah semayang sunat juga boleh di atas kenderaan, boleh. Boleh. Semayang sunat, bini tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan duduk sebelah, tuan-tuan boleh semayang atas kereta. Atas kereta semayang duha boleh. Kiblat mana kiblat? Kiblat ikut kereta tu belah mana. Itu semayang sunat. Tapi semayang fardu jangan buat. Semayang sunat saja. Isteri kita bawa kereta, kita duduk sebelah, kita boleh semayang sunat. Waktu duha kita semayang tepi bini kita. Semua pakai isyarat je lah. Tak perlulah tuan-tuan sujud masuk bawah dashboard tu. Nanti tak boleh naik lah, sangkut bawah tu. Tuan-tuan isyarat je tuan-tuan. Nak isyarat. Boleh tuan-tuan, boleh. Dia punya kiblat semayang sunat atas kenderaan, kiblat dia ikut kenderaan. Dia bukan semayang fardu. Semayang fardu memang kena turun tuan-tuan, kena turun. Kecuali lah atas kapal terbang, cerita lain. Itu pun atas kapal terbang, mula-mula kat takbir tu, dia kena tanya dulu kan, belah mana kiblat, betul tak? Mula-mula tu. Kalau boleh tanya lah, kalau boleh tanya. Kalau tak ada, tuan-tuan ikut tu lah, kompas tu. Mula-mula tu tuan semayang. Jadi bila dia bergerak tu tak apa dah. Dia tak, tuan-tuan tak perlu ubah dah. Mula-mula je.
Tapi kalau sembahyang sunat, dia ikut kenderaan. Mana arah kenderaan, itulah kiblat dia. Wahai semua kuntum fawallu wujuhakum. Di mana saja apa? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kita menghadap, di situlah kiblat Allah. Ini untuk sembahyang sunat. Tapi dengan syarat bukan kita bawa kereta. Jangan kita bawa kereta kita pergi sembahyang sunat. Hidup ni jangan. Yang tu tak boleh, batal sembahyang. Kenapa batal? Mana boleh tuan-tuan bawa sambil bawa kereta? Dah dua pekerjaan di situ. Tak boleh. Ni kalau orang lain bawa, kita boleh sembahyang sunat. Baik, jadi tuan-tuan, sembahyang wajib mesti berdiri. Wajib berdiri. Kalau tak boleh berdiri, fa illam tastati', tak boleh berdiri, fa qa'ida, duduk. Tak boleh berdiri, duduk. Fa illam tastati', duduk pun tak boleh. Fa'ala jambin, di atas rusuk kan. Dia rusuk. Kepala tuan-tuan kat sana, dia mengiring tuan-tuan, mengiring. Kepala belah sini menghadap kiblat, mengiring. Jadi bila rokok sujud semua pakai kepala lah. Rokok macam ni, tidal. Kalau sujud dia lagi bawah lah kepala tu, guna kepala je. Katakanlah tuan-tuan nak apa, yang tu pun tak boleh. Nak apa, nak atas apa, atas rusuk pun tak boleh, mengiring pun tak boleh. Betul, nak sembahyang macam mana? Dia boleh sembahyang baring. Tidak, baring terus, baring. Baring macam mana baring? Baring macam ni tuan-tuan. Baring. Kaki ke arah kiblat. Kaki kiblat, kepala kita ke sini, ibu bantai, supaya muka kita menghadap ke kiblat. Muka kita menghadap kiblat. Tak boleh juga duduk hospital. Betul, duduk hospital mana boleh. Bukan senang misi nak pusing kita punya katil menghadap kiblat tu. Orang ramai. Semayang macam mana? Semayang je lah, menghadap belah mana yang boleh. Dia macam tu tuan-tuan. Dia macam tu. Hatta kalau tuan-tuan pergi R&R, baru-baru ni buka, kalau kita pergi semayang R&R semua penuh tuan-tuan. Kita semayang dekat apa, macam Astaka tu kan, dekat ada setengah R&R tu. Kiblat kita tak tahu. Boleh tengok handset pun tak ada. Kat situ pun tak tulis. Tuan-tuan agak-agak lah tuan-tuan. Agak-agak sahaja. Dan lepas habis semayang, silap tuan-tuan menghadap sana, rupanya kiblat sana. Sah dah semayang tadi, tak payah ulang lah. Semayang dah sah. Dah habis semayang sah. Baik. Jadi tuan-tuan, mudah tuan-tuan. Sekadar mana yang boleh, guna kepala isyarat. Guna isyarat kepala pun tak larat. Guna mata. Betul tak? Ni kelopak mata ni. Rokok tutup sikit. Tidak buka. Sujud pejam terus. Mata pun tak boleh. Kok mata berdip betul tak? Tak boleh, sakit sangat. Guna hati sahaja. Hati ni maksudnya okey, berdiri baca Fatihah, okey rokok. Dalam hati tu niat rokok, niat iktidal. Masa tu je. Mudah tuan-tuan. Selagi mana hidup, selagi itu kalau kita kena ibadah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah sekadar mana yang kamu mampu. Baik. Yang penting tuan-tuan, mesti bertakwa pada Allah. Baik tuan-tuan. Kemudian kita tengok takwa ni. Imam Nawawi rahimahullah jelaskan dalam bahasa Arab, takwa ni imtithalu awamirillah. Takwa ni maksud dia buat segala perintah Allah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, ni nasihat untuk saya dan tuan-tuan lah, untuk diri saya yang pertama dan tuan-tuan. Kalau kita nak bahagia kat dunia ni tuan-tuan, nombor satu benda yang kita nak bahagia, takwa tuan-tuan. Ni rahsia pertama bahagia kat dunia ni. Tu Nabi pun pesan mula-mula sebelum kau kata Rasulullah, nombor satu takwa. Pertama saya sebut tadi lah, segala kewajipan buat. Yang sunat ni nak naik darjat. Kalau nak jadi wali Allah, kena rajinlah buat ibadah sunat, nak naik makam yang tinggi. Tapi yang wajib mesti buat. Segala yang wajib. Tapi tuan-tuan nak buat ni kena mengaji lah tuan-tuan. Ini penting. Mengaji tu wajib tuan-tuan. Sebab tu kita tengok semayang wajib, zakat wajib. Tapi kita takkan boleh buat tanpa ilmu. Ini penting tuan-tuan, kena mengaji. Sebab kita risau tuan-tuan, kadang-kadang dah lama main masjid tapi silap semayang. Ada tuan-tuan, ada satu masjid tu, saya tak boleh sebut jelas. Masjid tu ada satu, dia punya Bilal dia umur 80 lebih, tapi dia sihat tuan-tuan. Saya tengok dia, saya tak percaya dia 80 lebih. Saya kan dia 60 lebih.
Sihat wal afiat, badan dia pun tak besar sangat. Sihat sungguh, sihat. Azan boleh, kamat boleh. Boleh dikatakan di masjid tu dia orang lama lah. Dia senior lah tuan-tuan, senior. Tapi dia semayang dah berpuluh tahun, semayang tak buka mulut. Boleh macam tu? Mulut tak buka. Dia baca dalam hati, mulut tak buka langsung, nyap. Agak takut senyap. Dia baca dalam hati. Semayang belakang imam, semayang belakang imam. Azan boleh, kamat boleh. Senyap semayang. Saya tak tahu, saya kenal lah dia rajin mengaji duduk depan. Jadi ceritanya tuan-tuan, sampailah imam kata, lama dah cerita ni tuan-tuan, saya ingat dalam 4 tahun 5 tahun lepas. Tapi dia ada lagi lah, jarang-jarang dah saya jumpa dia. Jadi imam lah jumpa saya, imam kata, ustaz tolonglah nasihat ustaz, kami dah nasihat tapi tak boleh. Kami dah nasihat dia, tak boleh. Sebab apa? Sebab kami ni dianggap apa? Muda, junior lah tuan-tuan, junior. Dia senior, kami junior. Tapi imam tu nak kata junior pun macam mana, 70 lebih imam tu pun. Junior 70 lebih tuan-tuan, 70, 60. Tapi disebabkan imam tu rasa dia lebih senior. Pakcik tu lah, Bilal tu. Sebab dia 80 lebih. Dia 80 lebih. Mungkin sekarang ni, dulu 80, sekarang ni mungkin dah 85, 86 macam tu lah. Tapi sihat lagi. Jadi dia senior, dia lebih tua pada yang lain. Jadi dia penasihat, dia tak mau. Jadi dia kata, ustaz, minta ustaz tolonglah nasihat. Saya pun fikir, kalau imam yang 70-an nasihat pun tak boleh, saya lagi dah tak boleh. Jadi dia fikir, ustaz tegur lah macam mana pun. Sebab dia semayang diam. Mana sah semayang macam tu? Tak sah. Kalau dah 40 tahun kita semayang macam tu, macam mana? Mana boleh baca dalam hati? Dia kena baca bagi telinga dengar. Dengar di sini bukan makna dia tuan-tuan baca, kalau hujan tuan-tuan baca kuat bagi telinga dengar. Bukan lagu tu. Maksud baca bagi telinga dengar ni, kalau dalam keadaan sunyi tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan bangun tahajud, kita baca pelan saja telinga kita dengar kan. Macam tu lah makna dia. Jadi kalau kita duduk tepi jalan, lori duduk lalu, kita baca macam tu juga. Bukan makna dia bila lori duduk lalu, hujan lebat, semua baca kuat-kuat. Saya pernah pergi masjid, masa tu hujan. Bila hujan kan tak dengar kita baca, semua pakat baca kuat, nak bagi telinga dengar. Bukan makna macam tu. Dengar di sini maksudnya kita baca dengan suara kalau boleh sepelahan yang boleh, sampai biar telinga kita saja dengar. Macam tu. Nah, kalau keadaan biasa tak ada bunyi apa-apa, telinga kita dengar, tapi mesti buka suara, buka mulut, ikut makhraj baca dia. Jadi saya pun fikir macam mana lah, dah semayang lama belakang imam, dah berpuluh tahun dia semayang. Saya pun mungkin tak lahir lagi dia dah semayang tuan-tuan, tapi semayang diam lagu tu mana boleh. Saya pun nasihat tuan-tuan, saya bukan nasihat direct tuan-tuan, saya mengajak macam biasa-biasa. Saya selit sikit tuan-tuan, supaya dia tak terasa lah. Saya selit sikit je, selit sikit. Kalau semayang kena baca kuat. Saya tak tengok dia pun, takut dia terfikir macam kata kat aku ni. Saya tak tengok dia. Saya cakap sepantas yang boleh, cepat-cepat, sekadar apa, peringatan. Lepas je saya saya ingatkan, selalu mengaji duduk depan, lepas tu mengaji duduk belakang. Dia tak duduk depan lah. Dah duduk belakang, dia buka kopiah dia bersandar kat ni macam tu. Dia bersandar dekat dinding, tidur. Dulu duduk depan, dia duduk belakang lah. Saya pun rasa sebab salah, tapi nak buat macam mana, tugas kena bagi sampai pada dia. Baik, jadi tuan-tuan nak cerita mengaji pun kena tuan-tuan. Jadi kita nak taqwa ni kena mengaji. Sebab tu dalam Quran tersebut, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Nampak tak? Apa makna dia? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak tu? Ilmu dulu. Wastaghfir li dhanbik. Mohonlah ampun terhadap dosa kamu. Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia masukkan ayat ni babul ilmi qabla al-amal. Ayat ni lah, maksud dia apa? Satu bab, satu kenyataan, ilmu sebelum beramal. Ada ilmu. Jadi nak capai takwa mesti ada ilmu. Kalau semayang pun tak betul, macam nak dapat takwa tuan-tuan? Boleh lah.
Jadi tuan-tuan, pertama buat segala perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wajtinabu nawahi hasbat taqah, tinggal segala larangan Allah mengikut kemampuan. Larangan Allah kena tinggal semua. Wa aslaha fil lughah ittikhadu wiqayah taqiyaka mimma takhaf wa tahdharu. Baik, jadi tuan-tuan, kalau dari segi bahasanya kita ambil pelindung supaya selamat daripada perkara yang kita takut. Itu makna takwa, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, wajib tinggal segala larangan Allah Azza wa Jalla, tinggal semua tuan-tuan. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Ingat ni. Dosa ni tuan-tuan, saya dah sebut kat tuan-tuan. Pertama, kita buat segala kewajipan. Yang kedua, tinggal segala dosa. Tuan-tuan jangan terperdaya kalau orang kata buatlah dosa ni. Dosa ni bukan dosa besar, dosa ni dosa kecil. Jaga-jaga. Kalau orang sebut lagu tu. Kalau ada orang sebut lagu tu, itu orang yang salah tuan-tuan. Sesat kenyataan tu. Bila nama je dosa, Allah Ta'ala larang. Bila Allah Ta'ala larang, maknanya Allah Ta'ala tak redha. Tak redha ni maknanya Allah Ta'ala murka benda tu tuan-tuan. Dosa ni kecil ke besar, Allah Ta'ala tak redha. Allah Ta'ala murka. Itu kena ingat. Ada orang kadang-kadang tak apalah, dosa ni kan dosa kecil. Ada setengah orang dia buat dosa besar, tak apalah, bukan membatalkan akidah pun. Ni lagi teruk. Ini paling teruk sekali lah. Ini sesatnya. Yang ni dia kata buat dosa kecil, yang dia kata dosa kecil, nanti hilanglah dosa tu. Ni saya nak bagi tahu hakikat dosa ni tuan-tuan. Dosa ni tuan-tuan, nama je dosa, dia memang besar. Tu kena ingat. Sebut je dosa, nama dia besar. Memang kita tahu bila kita baca Quran, dia ada zunub, dia ada khotoya, dia ada sayyiat, dia ada kabair. Dosa ni yang ada kecil, besar, sangat besar, ada muhlikat, ada mubiqat. Bila dibandingkan sesama dosa, boleh, bukan banding untuk kita buat. Dosa besar kita jangan buat, dosa kecil kita buat lah. Bukan. Itu kefahaman yang keliru. Bukan. Dosa ni kecil besar bila dibandingkan antara dia tuan-tuan. Saya bagi contoh, saya pernah sebut kat tuan-tuan sebelum ni. Contoh dia, bumi tuan-tuan. Bumi ni besar tuan-tuan. Bumi besar. Besar tuan-tuan, besar sungguh. Tapi bila dibandingkan dengan matahari, bumi kecil. Tak? Tapi hakikat bumi itu memang besar. Macam itulah dosa. Contoh dosa apa tuan-tuan? Dosa kecil. Dengar benda yang haram, tengok benda yang haram, betul tak? Mendedahkan aurat, dosa kecil. Kecil ni bila dibandingkan dosa bunuh orang, dibandingkan dengan dosa berzina, iyalah. Tapi perbuatan tu Allah Ta'ala murka. Itu kena ingat, Allah Ta'ala murka perbuatan tu. Baik. Matahari besar kan? Besar. Tapi kalau dibandingkan dengan sistem suria, matahari kecil duduk tengah ya. Okey, kita kata sistem suria lah tuan-tuan. Yang ada matahari, ada bumi, ada Marikh, ada Uranus, ada Zuhal, ada Pluto, macam-macam ni kan. Sistem suria ni besar ni. Berapa bilion, berapa trilion tuan-tuan, kita pun tak tahu dia punya apa kilometer ni, besar. Tapi bila dibandingkan dengan Milky Way, lah jauh tuan-tuan. Hakikat dia besar, tapi dibandingkan dengan dia lain, dia jadi kecil. Dosa ni tuan-tuan, namanya dosa, dia besar, dia berat, dia satu benda yang menakutkan, bukan main-main. Saya bagi contoh tuan-tuan. Ni bukan contoh huraian tuan-tuan. Kata Nabi SAW, innal mu'min yara zambahu, orang beriman melihat dosa dia ka'annahu sakhrah, seperti batu yang besar, yushiku an taqa alaih. Orang beriman ni dia tengok dosa dia macam satu batu yang sangat besar yang hampir-hampir hempap dia. Maknanya orang beriman ni takut dosa. Takut. Cukup takut dosa. Takut pasal apa? Takut mati masa buat dosa. Tuan-tuan, buka aurat ni dosa kecil tuan-tuan. Buka aurat bukan dosa besar. Kalau kita tengok orang perempuan yang dedahkan aurat, pakai seksi-seksi, dia tak termasuk dosa besar. Tapi kalau orang kata tak apalah, bukan membatalkan akidah pun, ni lagi sesat tuan-tuan. Ini kenyataan syaitan tuan-tuan, yang hasut kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan, kita bila buat dosa, Allah Ta'ala murka, kena ingat.
Dan kita tak tahu bila kita mati. Syaitan yang bisik kat kita, hang buatlah ni dosa kecil je pun, hang buatlah, bukan membatalkan akidah pun. Ini syaitan yang hasut. Mana ada dalam Quran kata buatlah dosa bukan membatalkan akidah? Mana dalam Quran? Quran suruh kita tinggal dosa, tuan-tuan. Buka dalam hadis, buka dalam Quran suruh tinggal dosa. Sekecil-kecil dosa pun tinggal. Tiba ada mana-mana orang kata bukan membatalkan akidah. Ni syaitan, tuan-tuan, ni syaitan. Dalam Quran sebut, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin minal jinni wal ins yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Seperti itulah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi ni adanya syaitan daripada kalangan jin dan manusia yang membisikkan perkataan-perkataan yang indah, zuhrufal qaul, perkataan yang indah, ghurura, untuk tipu. Itu syaitan lah bisik. Hang buatlah dosa, hang pergilah layan perempuan, bukan membatalkan akidah pun, betul. Tapi hang tahu kok dalam perjalanan hang mati, betul tak? Duk sonok-sonok tak apalah, bukan batalkan akidah pun. Pergi nak berzina, gedebam, mati. Nampak? Berjaya tak syaitan? Berjaya dengan tipu. Sama juga, bukan batal akidah pun. Dia tak tahu. Tiap kali kita buat dosa ada titik hitam, betul dalam hadis sebut. Tiap kali kita buat dosa, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, di titik di dalam jantung hati kita ni titik hitam. Kita duk buat atas alasan apa? Bukan membatalkan akidah pun. Ni syaitan ni. Syaitan bisik dalam hati dia. Dan syaitan manusia duk cerita kat orang. Duk buat dosa dengan alasan bukan membatalkan akidah pun. Ni syaitan. Jadi tuan-tuan, duk buat dosa, hati makin gelap. Hati makin gelap, makin gelap, makin gelap dan makin gelap. Kan hati duk gelap. Bila dah gelap habis, kita dah buat dosa dengan alasan bukan batal akidah pun. Bila hati dah gelap, itu yang Quran sebut tu. Kala, sama sekali mereka ni takkan dengar nasihat peringatan. Pasal apa? Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kerana tutupan ron di atas hati mereka kerana dosa mereka. Nampak tak? Sebelum buat dosa, syaitan kata buatlah bukan batal akidah. Bila hati dah gelap, tutup, semua nasihat pun dah tak dengar. Maka berjayalah misi syaitan tipu kita. Macam mana tipu? Bukan batal akidah pun. Dia tak tahu masa dia buat Allah Ta'ala murka. Katakanlah orang yang berzina, dia mati dalam kemurkaan Allah. Orang yang minum arak, dia mati dalam kemurkaan Allah. Su'ul khatimah, tuan-tuan. Su'ul khatimah ni bukan mati kufur. Ataupun orang mati tengah tengok benda yang haram, betul tak? Mendedahkan aurat, contohnya dosa kecil, dedah aurat, dosa kecil. Dia pakai AC naik motor. Ni saya cerita Kelantan, tuan-tuan. Masa saya mengaji di Kelantan dulu, ada satu kes masa saya mengaji. Satu orang perempuan ni, dia pakai seksi, pakai teruk lah, tuan-tuan. Dia naik bas. Ada satu makcik ni tegur budak tu lah, pakai teruk. Budak tu marah makcik tu punya teruk. Macam-macam dia kata kat makcik tu. Cakap dalam bahasa Kelantan lah, dengan lorak Kelantan lah. Marah macam-macam dia marah makcik tu. Biasanya dia geram makcik tu nasihat dia. Sampai dia bagi tahu makcik, cakap Kelantan lah, kubuk lain, terdaan. Lain kubuk makcik, saya kubuk dengan saya. Macam-macam dia kata dengan tak hormat. Sebab dia marah nasihat dia tu. Tak apalah, naik bas, dia pun tekan loceng, dia pun turun, dia turun, motor mai. Tuan-tuan tahu kan, bila bas berhenti kadang-kadang motor mai selit kat tepi. Dia bukan mai kat tengah, dia mai kat tepi. Dia tak tahu orang tu nak turun, dia langgar, mati, tuan-tuan. Mati budak perempuan tu. Ini masa saya mengaji tu. Yang saya tahu, saya pergi kuliah, ustaz bagi tahu, ustaz di Kelantan tu, di Masjid Mulung, dia bagi tahu apa yang berlaku. Sekejap saya dengar, mati dia. Orang perempuan kalau dia dedahkan aurat, ataupun orang lelaki dedahkan aurat, bukan dosa besar, dosa kecil. Tapi Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala tak reda, Allah Ta'ala murka. Syaitan yang duk bisiklah hati tu. Tiba-tiba mati dalam keadaan mendedahkan aurat. Mati tengah minum air ketum, betul tak? Mati dalam keadaan yang tak baik, tuan-tuan. Mati dalam keadaan ada orang bawa lori kan. Sebahagian orang bawa lori lah, bukan semua. Bagi orang bawa lori,
Lori ni belakang tu dia ada katil. Lori besar-besar lah tu lah, yang kontainer-kontainer tu dia ada katil. Kadang-kadang saya masa ngaji universiti tu ada budak-budak U yang dah dapat duit lebih, dia ikut abang lori tuan-tuan. Budak-budak U yang umur dalam 20, 21, budak perempuan. Jadi mereka ada lah link boleh ikut sekali abang lori ni. Bukan free lah, bagi duit lah. Buat apa? Buat maksiat. Dia jadi di Kuala Lumpur tu. Saya terlupa tuan-tuan tahun bila, tapi masuk berita tuan-tuan. Kawan dia yang bawa lori tu, dia kan 2 orang bawa lori kontainer ni. Dia duk buat maksiat dengan perempuan tu, budak U. Dalam belakang tu lah, tempat lori tu, tempat dia buat maksiat di situ, berzina lah. Kawan dia yang seorang tu bawa lori terbabas masuk dalam Sungai Kelang, kalau tak silap saya. Masuk dalam sungai tu, mati tuan-tuan semua. Bila mati tak apalah, bawa kelak mayat. Dua-dua telanjang tuan-tuan. Yang itu telanjang, perempuan tu telanjang. Macam mana boleh jadi? Syaitan duk hasut lah. Betul tak? Tu tuan-tuan, bahaya. Kalau jumpa orang kata buatlah dosa ni, bukan membatalkan akidah. Ini syaitan punya bisikan. Saya dah kata kerja syaitan ni, sama ada syaitan manusia atau jin, dia bisik tuan-tuan perkataan yang indah-indah untuk menipu tuan-tuan. Menipu saya, menipu tuan-tuan, supaya kita buat maksiat, kita dalam kemurkaan Allah. Dan kalau kita mati dalam kemurkaan Allah, ataupun hati kita makin gelap, keras, sampai kita tak nampak jalan hidayah sebelum kita mati. Baik, saya minta maaf tadi, insya-Allah kita bertemu pada masa akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'ilul muslimina wa muslimat mu'minina wa mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an huma tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin.